بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة، والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببحر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته، وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Bita fa'alta. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Dia Alfiyah Ibn Aqil ni dia lebih mesra ni. Tuan ni. Ialah mana dia makna dia segi baharnya sama je dengan Tol'atul Anwar ni. Tapi itu bila kita baca Alfiyah Ibn Aqil ni dia lancar molek ni. Tapi boleh jadi hut depan ni kan. Pelakon tu boleh jadi kokak juga. Hut depan ni semua orang hafal belaka lah hut depan ni. Percubaan untuk menghafalnya ni. Tapi akhirnya bila dah jadi tala satu ketika jadi sakat tu je lah. Bita fa'alta, dan dengan tak fa'alta. Tak fa'alta itu ialah merujuk kepada tak fa'il. Tak fa'il. Wa atat, dan juga atat itu merujuk kepada tak ni sakinah. Wa yanjali wa yaf'ali, dan ya if'ali, ya yang ada pada if'ali fa'alul amri, itulah ya mukhatabah. Tu. Wa nuni aqbilanna, dan juga nun pada aqbilanna itulah nunut taukid, sama ada khafifah, kalau di sini ialah sakilah. Fi'lun yanjali. Tu. Jadi asalnya ialah fa'lun yanjali. Dia metod pengajian maknanya ilmu yang berdasar kepada abiyat syair ini. Langkah yang pertama ialah kita kena selaraskan dia punya susu atur tarkib ayatnya asal. Sebab syair pastinya dia akan jadi buku cakaci, dia punya tarkib dia ni. Sebab apa? Sebab di dalam syair itu dia mencari nombor satu kali ialah bahagian akhirnya itu. Dia ada qafiyah, mana huruf yang tak terakhir pada syatar, mana separuh bait yang pertama, dan juga itu makna dia ada orang panggil seni-seninya. Maka mura'ah itu dan mura'ah suku kata, dan kadang-kadang maksud itu selesai sehingga ruangan masih ada lagi dua suku kata, maka dibubuhlah perkataan-perkataan yang munasabah lah. Itu yang dikata sebagai orang panggil tatmimul lil bait, untuk menyempurnakan bait. Jadi asalnya ialah yang jali fa'lun. Bita fa'alta, mana bita fa'alta. Ta tu takhfif tu sebenarnya ada hamzah. Ada hamzah, jadi dihazaflah hamzah tu. Jadi fa'il terbeza ia dengan apa? Yang jadi nyata. Injila jadi nyata ia maksudnya ialah terbeza lah. Bila dia tu nyata dengan ini, maka dia jadi terbeza dengan ini. Maksudnya yang jadi itu samalah makna dia lazim kepada makna yatamayyazu. Yang jadi itu makna jadi, injila makna jadi nyata. Jadi nyata fi'il itu dengan apa dia? Yakni dengan sesuatu yang menjadikan dia terbeza daripada qasimai dua taulan dia, iaitu isim dengan haraf. Jadi ternyata jadi nyatanya oleh fi'il bita fa'alta dengan ta fa'alta, yakni ta fa'il.
ta fa'il ataupun dia panggil dhamir, kalau sengaja makna dhamir rafa' mutaharrik tu atau dhamir marfu' muttasil jadi itu maksudnya ialah ta fa'il. Ta fa'il itu ialah menjadi nyatanya fi'il itu nyata daripada dua qasim dia, dua taulan dia masuk jadi nyata, maknanya jadi terbeza. Kita boleh bezakan di antara panggil fi'il itu dengan isim kah ataupun dengan haraf kah ialah berdasarkan kepada adanya ta fa'il ini. Yang kedua wa atat itu ta ta'nis sakinah yang masuk kepada fi'il madi juga menjadikan jadi nyatanya fi'il wa yaf'ali, dan ya pada if'ali itulah fa'lul amri. Fa'lul amri pada anti, hantaran anti, iaitulah ya ul mukhatabah. Ya mukhatabah itu maknanya ya pada tartib tasrifnya ialah yang nombor 12. Nombor 12 iaitulah anti. Maka fi'il mudhari' di situ itu setengah daripada af'alul khamsah, yakni taf'alina begitu dijadikan dia tu fi'lul amri, dia akan jadi dihazafkan dia punya nun itu kerana fi'il amr itu dia bina di atas ma yujzamu fi'lu mudhari'. Maknanya fi'il amr hukum dia mabni, fi'il madi hukumnya mabni, yang mu'rab itu hanya fi'il mudhari' sahaja. Jadi yaf'alina apabila kita dah buat dia untuk jadikan fi'lul amri, maka nunnya dihazaf, tinggallah ya, dan ya itu adalah ya il mukhatabah. Itu maksud ya di sini ialah ya il mukhatabah, if'ali. Tu. Maka dia berbeza dengan ya mutakallim yang masuk pada isim kerana dia punya surah dia tu macam-macam nak semeh sikit macam nak semeh sebab dia berada pada akhir. Tu. Jadi itu yang perlu diberi perhatian. Jadi kalau yang masuk di sana ya mutakallim tidak menjadi tanda kepada fi'il. Tu. Kerana dia masuk kepada isim. Wa nunil aqbilanna, nun yang ada pada aqbilanna itulah nunut taukid. Nun taukid juga membezakan fi'il dengan haraf dan juga dengan isim. Kerana isim haraf tidak dimasuki oleh nunut taukid. Nak taukidkan isim lain caranya. Itulah sama ada tak kira lah. Yang buat di sini ialah nun taukid sakilah ataupun khafifah, fi'lun yang jali, mana jadi nyatalah oleh fi'il. Qala syarihu rahimahullah ta'ala Ibn Aqil, thumma dzakara al-musannifu, kemudian menyebut oleh musannif anna al-fi'la, bahawasanya fi'il yamtazu anil ismi, jadi terbeza ia fi'il daripada isim wal harfi dan juga haraf, bi ayyi syai', dengan apa suatu bi ta'i fa'altu, dengan ta fa'altu, dalam matan mana fa'alta di sini fa'altu boleh saja mengikut hantaran domirnya bagaimana jadi dengan ta fa'altu wal murad biha, dalam matanya fa'alta di sini disebut mana fa'altu sama wal murad biha, dan bermula-mula yang dikehendaki dengannya dengan ta fa'altu tu ta'ul fa'ili, ialah ta fa'il. Tu ta fa'il yang berhubung dengan fi'il, maka dengan sebab itu dikatakan dia dhamir marfu' kerana dia jadi fa'il. Lagi pula dia tu berhubung dengan fi'il, sebab tu dhamir rafu' mana marfu' muttasil. Tu dhamir rafu' muttasil, dan ada juga disebut dhamir rafu' mutaharrik dengan iktibar yang lain. Tu wahya kaul fa'ili al-madmumatu lil mutakallimi, ialah didomah akan dia bagi mutakallim. Mana fa'altu, telah berbuat oleh saya. Jadi kalau untuk mutakallimnya ialah madmumah, nawu fa'altu, seperti fa'altu, telah berbuat oleh saya. Wal maftuhatu lil mukhatabi, dan yang difathahkan akan dia fa'alta, makna lil mukhatab, bagi mukhatab, mana telah berbuat oleh engkau. Nahu tabarakta, maha berkat engkau ya Allah. Tabaraka ta'ala, maha berkat engkau. Itu makna tabarakta, mana baris atas maftuh itu untuk mukhatab. Wal maksurati lil mukhatabati, dan maksurah dibariskan kasrah bagi mukhatabah, yakni mukhatabah perempuan yang dikhitab. Nahu fa'alti, telah perbuat oleh kamu seorang perempuan. Itu yang pertama, yakni terbezanya mana fi'il dengan dua qasim dia,
Itulah haraf dengan isim ialah dengan ta'ul fa'ili. Cuma ta'ul fa'ili itu kadang-kadang madmum, kadang-kadang maksur, kadang-kadang maftuh. Mengikut hantarannya apa dia. Wa yamtazu aidan bi ta'it atat. Begitu juga jadi terbezanya fi'il itu dengan ta atat, ta yang ada pada atas. Apa dia murad dia? Wal muradu biha, dan bermula murad dengannya dengan ta'i atat itu ialah ta'ut ta'nits sakinatu, ialah ta ta'nis sakinah, ta yang menjadi dilalah kepada ta'nisiyatil kalimah itu, ta yang menjadi dalil kepada keperempuanan kalimah, yakni unusiyah makna kalimah saat ni. Yang dia nya sakinah, tak saat itu ialah mati. Tak tu makna as-sakinah tu sifat kepada tak, bukan perempuan mati ni, makna tak tu yang mati. Nahu nikmat. Sebab nikmat ini dia tidak ada tasrif dia. Dan macam mana kita kata nikmat kok mana fi'il terang ngomong ada nikmat tak ada Jadi satu-satunya dalil dia tu adalah fi'il apa dia? Ta'ut ta'nis sakinah. Jadi kalau kita nak karena biasanya makna fi'il ni boleh tasrif. Tu. Kenapa dia tak boleh ditasrifkan? Tu. Ataupun kalau yang boleh tasrif pun yang mata macam laisa, laisat, laisu adalah. Las tu. Tapi dia tak ada fi'il mudhari'. Tu. Itu untuk fi'il-fi'il yang begitu, maka tanda-tanda dalil-dalil inilah yang menjadi tanda kepada kefi'ilannya. Itu yang menjadi orang panggil tanda itu yang menjadikan dia itu ada orang panggil jati diri dia sebagai fi'il, sebagaimana isim. Isim itu ialah tanwin, tamakun, tamkin. Itulah dia punya jati diri dia. Jadi sangat nahwu nikmat wa bi'sat, sebaik-baik, sejahat-jahat. Jadi itu murad dengan kata ta'uf atat. Fahtarazna bisakinati limadha, maka kami menjaga kata ta'nis sakinah itu, kami menjaga yakni ma'asyiran nahwiyin, ma'asyiran nuhah. Maka kami jaga dengan perkataan sakinah itu anil lahiqati lil asma, daripada ta yang berhubung bagi isim-isim. Ada juga isim ta yang berhubung bagi isim, tapi dia tidak mati. Jadi kalau tidak kait dengan as-sakinati, maka termasuklah juga itu pun makna fi'il juga. Maka jadi kekeliruan di situ. Itulah makna ta yang berhubung bagi isim. Fa innaha takunu mutaharrikatan bi harakatil i'rabi. Maka bahwasanya at-ta al-lahiqah lil asma adalah ia berbaris dengan baris i'rab. Nahu mana hadhihi muslimatun. Jadi muslimatun tu bukan fi'il. Tu ada tak tu ia masuk pada fi'il, ta'ut ta'nis sakinah. Tu. Ni pun ta ta'nis juga. Jadi ta ta'nis, ni ta ta'nis juga ni. Mana muslimah atau apa dia tu? Ta ta'nis ya. Tapi dia bukan ta ta'nis sakinah. Jadi perkataan sakinah itulah yang boleh ihtiraz daripada panggil masuknya isi-isim yang muannas ini ke dalam makna fi'il sana. Karena yang berhubung ta ta'nis yang berhubung kepada fi'il itu ialah sakinah. Ta ta'nis yang berhubung kepada isim adalah mutaharrikah, berbaris dia mengikut baris i'rab dia. Muslimatun, muslimatan, muslimatin. Wa marartu bi muslimatin, telah lalu oleh aku dengan muslimah. Wa ra'aitu muslimatan. Tu. Jadi ianya mutaharrikah. Ta ta'nis juga. Maka kena bubuh ta ta'nis sakinah. Bubuh sakinah tu nak jaga daripada ta ta'nis yang masuk kepada yang berhubung dengan isim. Wa minal lahiqati lil harfi, dan juga ihtiraz fahtarazna bis sakinah. Kami nak jaga dengan kata sakinah itu ialah dengan ta ta'nis yang berhubung bagi haraf. Ada juga. Tu. Ta mana naul lata. Lata
wa rubbata, makna rubba, jadi boleh makna rubbata, wa summata, makna summa, satu lughah. Mana-mana summata. Jadi summa makna summata. Tu. Jadi itu berbaris. Ini maknanya huruf. La ta makna la, makna rubba, makna summa, itu semua tu huruf. Jadi masuk ta, tak ni juga, tapi dia tu tidak sakinah. Wa amma taskinuha ma'ar rubba wa summat faqalilun. Ada juga. Dan adapun mematikannya tak ni yang masuk kepada huruf ni. Ma'ar rubba, rubbat, dan summat itu faqalilun, itu sedikit, jarang-jarang benar, nadir. Nahu rubbat wa summat. Tu jaga. Itu tidak menafikan. Maknanya kerana itu tidak makna jaga digunakan. Ya, rubat itu kita tak katakan dia adalah fi'il atau makna fi'il madi, tidak. Wa yamtazu aidan bi ya if'ali, terbeza juga fi'il daripada isim dan haraf dengan ya if'ali, ya yang pada if'ali. Tu. Wal muradu biha, murad bermula-mula dengannya dengan ya fa'ali, ya yaf'ali, ya uf'ali, dengan ya if'ali ialah yaul fa'ilati, ialah ya fa'ilah. Fa'ilah makna ya perempuan lah, fa'il perempuan fa'ilah yakni ya mukhatabah. Tu mana yang fa'ilnya ialah perempuan, seorang perempuan, mana anti. Wa talhaku fa'lal amri, ta if'ali ni ataupun ta ya al fa'ilah ini berhubung ia akan fa'lal amri, akan fa'il amar. Nahu idribi, pukul olehmu hei perempuan. Satu, dia berhubung dengan fi'il amar. Yang kedua wal fi'lal mudhari'ah, yaul fa'ilah ataupun ada disebut juga mana yaul mukhatabah. Itulah dia berhubung juga akan fi'il mudhari'. Mana misal dia? Nahu tadribina, ya tu yaul mukhatabah atau fa'ilah, yaul fa'ilah. Wala talhaqul madiyah, tapi dia tak berhubung akan fi'il madi. Yaul fa'ilah ni ya dia berhubung dengan fi'lul amri dan fi'lul mudhari'i. Fi'il madi tak ada lah. Wa inna ma qala al-musannifu yaf'ali, hanya saja berkata oleh musannif yaf'ali. Tu ya hamzah tu dibuat lah. Walam yakul ya'ud damir. Limaza? Kerana apa? Dia tidak kata ya'ud damir. Apa tak kata ya damir? Kata ya if'ali. Lianna hadhihi tadkhulu fiha ya'ul mutakallim. Itu dia. Kerana hadhi mana ya'ud damir. Lianna hadhi, kerana bahawasanya ya'ud damir, ya'ud damir tadkhulu, masuk dia hadhihi yakni ya'ud damir fiha pada ya'ul fa'ilah ni, dan juga ya'u fiha wa fiha, masuklah padanya pada ya'ud damir itu ya'ul mutakallim. Mana ya mutakallim. Kalau kata ya'ud damir, masuklah dalam kata ya'ud damir itu ialah termasuk gila ya'ul mutakallim. Betul juga yaf'ali, if'ali itu ya damir itu. Betul lah ya damir. Tapi kalau kata ya damir, termasuklah juga ya damir pada isim ya mutakallim. Sedangkan ya tu bukan ya mutakallim tu. Ya tu mukhatabah. Tu. Ini dengan sebab tu dia kata ya'ul fa'ilah ataupun ya fa'ali, ya fa'ali, mana ya pada if'ali. Tidak kata ya'ud damir. Wahya ya'ud damir la takhtassu bil fi'li. Ya'ud damir ini makna ya mutakallim, tidak tertentu ia ya'ud damir bil fi'li, dengan fi'il sahaja, bahkan kepada isim pun dia masuk. Bal takunu fihi nahu akramani, bahkan adalah ya'ul mutakallim. Maksud ni wahya la tahtasu bil fi'li, mana ya'ul mutakallim, ya'ul mutakallim. Ya'ul mutakallim ini bukan ya'ud damir dak. Sini. Ini dia khusus. Mana ya mutakallim itu tidak tertentu dengan fi'il saja, bal takunu fi, bahkan adalah ya'ul mutakallim padanya pada fi'il nahu akramani. Itu ya mutakallim akramani yang jadi maf'ul dengan ada dibubuhkan nun wiqayah
Mana akramaning, tu yaul mutakallim, telah memulia oleh dia akan daku. Dan takunu fil ismi wa fil ismi, dan masuk juga dia pada adalah dia pada pada isim nahwu ghulamin, budak saya. Tu. Jadi kalau begitu maksudnya tak boleh dijadikan tanda kepada fi'il. Sebab dia masuk juga kalau dia mutakallim ataupun dia dhamir sini, dia masuk juga kepada isim. Wa fil harfi, dia masuk juga kepada haraf. Ya mutakallim ni. Ya mutakallim mana? Ya mutakallim pun masuk. Ya mutakallim dia masuk kepada isim, dia masuk kepada fi'il dan masuk kepada haraf. Nahu ini sesungguhnya aku tu. Ya mutakallim. Sesungguhnya saya. Mana itu masuk kepada haraf. Bi khilafi ya if'ali. Bersalahan ya if'ali. Ya if'ali. Fa innal murada biha, maka bahawasanya murad dengannya dengan ya if'ali. Ya if'ali itu yaul fa'ilatu, ialah yaul fa'ilati, ialah ya fa'ilah alamat taqaddama di atas ma bare, yakni keterangan taqaddama yang telah terdahulu oleh ma sebagaimana tadi. Tu. Jadi makna murad dengan kata ya if'al itu ialah ya al fa'ilah. Tu. Jadi musannaf tak sebut ya ud-dhamir, sebab kalau sebut ya ud-dhamir, dia kena kepada ya ud-dhamir itu dia kena kepada ya'ul fa'il, mana ya fa'ilah sana. Ya mana ya mukhatabah dan juga ya mutakallim. Dan ya mutakallim itu dia tidak tertentu kepada fi'il, dia masuk kepada isim, dia masuk kepada haraf, dan juga masuk kepada fi'il. Tu. Wahya la takunu illa fil fi'li, dan ia yaul fa'ilah, tidak adalah ia yaul fa'ilah illa fil fi'li, melainkan hanya pada fi'il sahaja. Wa mimma yumayyizul fi'la, dan setengah daripada barang yang membezakan akan fi'il nunu aqbilanna, ialah nun pada kata aqbilanna. Tu. Nun aqbilanna. Wal muradu biha, murad dengan kata nun aqbilanna ini apa dia? Nunut taukid. Itulah nun taukid untuk nak menguatkan makna fi'il itu. Hakikat khafifatan kanat, khafifah ringan ada ia nunut taukid, atau sakilatan ataupun berat, itulah yang bertasydid. Nun yang bertasydid yang khafifah, nun yang mati. Fal khafifatu nahu qaulihi ta'ala, maka nun taukid khafifah ialah seumpama firman Allah Ta'ala, la nasfa'am bin nasiyah, la nasfa'am bin nasiyah. Jadi la maknanya la lebih mana sesungguhnya. Dia memang dia kapuh ni. Lepas tu belakang tu tapi nak terjemah payahlah bahasa Melayu kita ni. Jadi kita terjemah sesungguhnya sajalah ni. Tu. Sesungguhnya kami akan tarik dengan ubun-ubunnya, maksudnya rambut yang diubun-ubun. Maksud tarik nasiyah mana ubun-ubun, tapi maksud dianya ialah rambut yang diubun-ubun tu. Wasakilah tu, dan bermula sakilahnya pula ni. Maksudnya la nasfa'an tu. Wattaqilah, dan juga nun taukid sakilah nahu qaulihi ta'ala, ialah seumpama firman Allah Ta'ala, la nukhrijannaka ya Syuaib. Syuaib, sesungguhnya kami akan mengeluarkan akan dikau. Makna la yukhrijanna, tu makna tasydid. Kami akan keluarkan akan kamu ya Syuaib. Tu. Itu dikatakan nun taukid taqilah. Fa makna al-bait, maka kesimpulan dia makna bait bitafa'al tawa'atat wa yaf'ali, itu yanjalil fa'lu, jadi nyatalah oleh fa'il bita'il fa'ili dengan ta fa'il wa ta'it ta'nisi sakinati, dan dengan ta'it ta'nis sakinah wa ya'il fa'ilati, dan juga ya fa'ilah iaitu ya fa'ali ni if'ali wa nun taukidi, dan juga nun taukid. Qala musannif rahimahullah ta'ala siwahumal harfu, siwahumal harfu ka hal wa fi wa lam fi'lun mudhari'un yali lam ka yasham. Siwahuma bermula yang selain daripada keduanya, nya isim dan juga fi'il. Yang selain daripada keduanya isim dan juga fi'il, al harfu ialah haraf.
Mana haraf? Haraf itu kahal. Mana al-harf itu kainun adalah ya kahal, seperti hal, wa fi dan fi, walam dan lam. Maka musannif buat 3 misal kepada haraf itu kerana merujuk kepada yang tertentu, yang orang panggil yang bersekutu di antara yang masuk kepada isim dan fi'il, dan yang tertentu masuk pada isim saja, dan yang tertentu masuk kepada fi'il saja. Jadi kalau hal dia masuk kepada isim, dia masuk kepada fi'il. Kalau fi dia hanya masuk kepada fi'il saja, kepada isim saja. Dan kalau lam dia masuk kepada fi'il saja. Jadi walam fi'lum mudhari'un yali. Jadi walam fi'il mudhari' yali mengiringi lam. Maknanya walam fi'lum mudhari'un yali lam. Fi'il mudhari' mengiringi akan lam. Maksudnya fi'il mudhari' itu dia mengiringi makna tertentu. Lam itu masuk kepada fi'il mudhari'. Kayasham, seperti yasham. Yasham itu fi'il mudhari'. Jadi yasham tu maksudnya masuk lam. Kalau takdir kata masuk lam, maka mana takdir, mana dia tu dimasuki oleh lam. Maka itu adalah tanda kepada fi'il. Wa madiyal af'ali bit ta'mis wasim, dan asal dia miz madiyal af'al, yang madi daripada fi'il. Bezakan olehmu akan fi'il madi, segala fi'il madi itu dia idafah. Madiyal af'al maksudnya fi'il madi, yang madi daripada fi'il. Begitu idafahnya. Jadi bezakan olehmu miz mana beza olehmu akan yang madi daripada fi'il bita dengan ta. Tu wasim, dan tanda olehmu bin nuning fi'il al-amri. Dengan nun akan fi'il amar. Jadi kalau fi'il madi, kekhususan dia ialah dengan ta ta'nis sakinah. Jadi yang dikatakan ta ta'nis sakinah tu masuk kepada fi'il itu ialah hanya kepada fi'il madi saja. Wasim, dan engkau tandakan akan dengan nun akan fi'il amar. Dengan nun makna nun taukid. Tu maksudnya salihun, maknanya patut bagi dia tu masuk oleh nun taukid. In amrim fuhin, jika difahami akan amar. Tu ni in dia masuk kepada fi'il, in fuhima, difahamkan akan amar. Qala syarihu rahimahullah ta'ala yushiru ila anna al-harfa, menunjuklah oleh musannif kata syarih kita, ila anna al-harfa, kepada bahawasanya haraf yamtazu terbeza ia anil ismi wal fi'li. Haraf ni dia terbeza daripada isim dan fi'il bi ayyi syai' bi khuluwihi, dengan sunyinya haraf, an alamatil asma wa alamatil af'al. Sunyinya haraf itu daripada alama-alama isim. Jadi dengan sebab tu kena dulu alamat isim tu gapo dia. Lepas tu alamat fi'il tu pula gapo dia. Bila kita dah kenal cerak molek dah alamat isim, alamat fi'il, jadi mana-mana kalimah yang tidak ada alamat isim dan tidak ada alamat fi'il, bermakna dia adalah huruf. Jadi dalil kepada orang panggil huruf itu dia panggil dalil ketiadaan. Ketiadaan maksud tak ada dalil, tak ada alamat isim, tak ada alamat fi'il, bermakna dia tu huruf dah. Summa masalah, kemudian membuat misal oleh musannif. Hal, bihal dengan hal, wafi dan dengan fi, dan juga walam dengan lam. Munabbihan, hal keadaan musannifnya ialah nak memberi tambih penjagaan ala anna harfa, kepada di atas bahasanya haraf itu yang qasimu ila kismaini, terbahagi ia kepada 2 kisim. Mukhtasin, boleh kita baca mukhtasin ataupun mukhtasun, takdir kalam ya, jadi khabar, ataupun buat badal kepada kismani, makna mukhtasin wa ghairi mukhtasin. Satunya mukhtas tertentu ya, dan satu lagi tidak tertentu.
Tertentu tu maksudnya ya tertentu dengan isim, ya tertentu dengan haraf. Fa asyara, maka menunjuk oleh musannif bihal dengan kata hal itu ila ghairil mukhtassi, kepada tanda fi'il yang kepada yang tidak tertentu, iaitu masuk kepada isim ke haraf. Dia masuk belaka. Tu. Masuk belaka. Wa huwa alladhi yadkhulu fil alal asma'i wal af'ali. Iaitu yang masuklah hal itu. Masuklah hal itu di atas isim-isim dan juga fi'il-fi'il. Nahu hal Zaidun qa'imun, itu masuk kepada isim. Adakah bermula Zaid ialah yang berdiri? Wa hal qama Zaidun, dengan makna yang sama tapi gunakan fi'il. Adakah berdiri oleh Zaid? Tu. Jadi dia boleh masuk kepada isim dan juga makna fi'il. Wa asyara bi fi wa lam, dia mengisyaratlah oleh musannif dengan kata pi dan juga lam ilal mukhtasi, kepada yang tertentu. Wa huwa kismani, dan al mukhtas yang tertentu itu ada dua kisim. Yang pertama mukhtasum bil asma'i, tertentu dia dengan isim. Mana misal dia? Kafi, seperti fi. Jadi fi tidak akan masuk kepada fi'il sekali-kali. Seperti fi. Kafi makna seperti fi. Nahu Zaidun fid dari, bermula Zaid ialah di dalam rumah. Jadi fi itu masuk kepada isim. Dia tak akan masuk kepada fi'il. Wa muhtasum bil af'al, dan yang tertentu dengan fi'il. Kalam seperti lam. Jadi lam ni dia tak masuk kepada isim. Dia hanya masuk kepada fi'il. Nahu lam yakum Zaidum, tidak berdiri, tidak akan berdirilah oleh Zaid. Mana tidak berdiri oleh Zaid, tidak berdiri oleh Zaid. Jadi huruf lam ni dia haraf qalaq juga harful qalbin, menukarkan makna mudhari' itu kepada makna madi. Qala thumma syara'a fi tabyin anna al-fi'la ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala alamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururina wa anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu. Amma ba'd, faqala Syekh al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Mana? Bawah dah. Yang ke sebelah. Daripada seorang masuk ke masjid. Atas sikit ni. Iaitu Su'ila radhiyallahu an, adakah sunnah atau harus jika iktidak sami, yakni yang mendengar bagi orang yang membaca, dan jika mengikut orang yang membaca, mengikut bagi orang yang mendengar, adakah harus atau tiada? Qala musannif rahimahullah taala, adakah sunnah? Ditanya akan radhiyallahu an, adakah sunnah atau harus? Sunnah ke ataupun harus je? Jika iktidak sami, mengikut oleh orang yang mendengar, yakni yang mendengar bagi orang yang membaca. Baca sini kita faham membaca ayat sejadah lah ni. Dan jika mengikut orang yang membaca, mengikut bagi orang yang mendengar, adakah harus atau tiada? Jadi orang yang membaca dia ikut orang yang mendengar. Bagaimana orang yang mendengar? Maknanya dia baca, orang yang mendengar tu sujud tilawah, dia pun nak ikut lah, nak berjemaah. Orang yang mendengar ni, dia dengar orang baca ayat sajadah, jadi dia nak sujud tilawah. Dia boleh tak kita ikut dia? Ataupun orang yang membaca ayat tilawah, ayat sajadah, dia sujud tilawah, jadi kita tu maknanya ikut dia. Adakah orang panggil sunat atau harus? Maka dijawabnya tiada sunat. Iktidak mengikut pada sujud tilawah. Makna tak sunat berjemaah ni. Ini bukan semaya ni. Tu. Bukan semaya ni. Lainlah kalau semaya. Untuk imam baca ayat sejadah ni.
Tu kena ikutlah, kerana ikut tu imam. Sebab orang panggil itu syarat dia dah. Mengikut imam ni kena ikutlah. Wa innama ju'ilal imam liyutamma bih. Hanya saja dijadikan imam itu ialah supaya diikutkan dia. Ni makna orang yang membaca Quran dan ada ayat sajadah, lalu dia pun sujud. Sujud sajadah atau sujud tilawah. Pas kita hok dengar ni boleh ke tak kita nak ikut sujud? Maknanya kalau kita dengar orang baca ayat sajadah, makna sunatlah kita sujud. Soalnya sekarang kita tu nak ikut dia. Tu dia. Kita nak ikut orang yang membaca ayat sajadah, saatnya dia sujud. Kita pun nak ikut dia. Mana nak berjemaah lah orang panggil. Ataupun orang yang membaca tu dia nak ikut orang yang mendengar. Jadi dia baca ayat sajadah, jadi orang mendengar saat ni pun dia sujud sajadah, sujud dia lah. Pak kita yang baca ni asalnya tak sah ni. Tengok dia sujud, kita malu kan, kita pun nak ikut dia. Sunat kau dok begitu ni. Maka dijawabnya tiada sunnah iktidak pada sujud tilawah. Tu. Tetapi harus juga harus je. Melainkan makmum wajib mengikut imamnya. Ni. Macam pagi esok tu lah ni. Tu. Jadi ni, kalau yang membaca itu baca ayat sajadah, dia lantas dia sujud tilawah, boleh kita nak iktidak dia, harus tapi tidak sunat. Tu. Ataupun yang membaca ikut orang yang mendengar ni. Sebab dia tu tak ada cadangan nak sujud pun ni. Dia tengok saya dia sujud dia pun man. Dia tahu lah saya dia sujud tu kerana bacaan dia ni. Tu. Harus dia nak mengikut, tapi tidak sunat. Hanya semata-mata harus sahaja. Tu. Melainkan makmum wajib mengikut imamnya pada sujud demikian itu. Mana pada sujud, yang ni sujud tilawah saat ni ada imam sujud, wajiblah dia kena, sebab dia tu makmum. Tu. Makmum dia kena mengikut imam. Demikian lagi harus yang membaca mengikut bagi yang mendengar. Ibnu Qasim mana harus yang membaca dia nak mengikut orang yang mendengar. Orang yang mendengar tu sujud dulu. Dia baca ni mana nak ikut orang mendengar, harus boleh. Tapi tidak sunat. Tidak sunat. Su'ila radhiyallahu an, daripada seorang masuk ke masjid, maka mendengar akan orang baca ayat sejadah. Molek masuk masjid, dia tengok orang sujud, molek orang tu sujud sejadah. Dia duduk dengar ada belai-belai ni, baca ayat. Orang tu nak molek dia masuk, molek orang tu sujud tilawah. Apa yang afdal? Soalnya afdal sini. Apa yang afdal baginya, didahulukan tahiyatil masjid atau dahulu akan sujud tilawah? Itu satu soalan. Soalan yang kedua, dan apa yang afdal jika ia hendak menyimpan salah satu daripada keduanya? Kalau dia nak buat salah satu, nak tahiyat awal ke ataupun nak sujud sejadah bersamanya, apa yang afdalnya? Ada dua soalan lah. Maka dijawabnya yang afdalnya itu dahulukan sujud tilawah dulu. Dahulukan sujud tilawah, kemudian ia semaya tahiyat. Ya, mana semaya tahiyat, mana tahiyatil masjid, mana sujud tilawah dulu. Ya, kerana sujud tilawah ni masa tu lah, kalau dia senggel lama dok dah. Tak sunat dah kita sujud bila senggel lama ni. Kau 10 minit lepas pada tu dia mau sujud ke apa tu? Tu dibaca ni. Yasin duk baca ayat sejadah. Ayat sejadah tak ada ayat sejadah saat ni kau duk dengar dalam tak ada, belum demo mari ni 10 minit lepas. Baru nak sujud tilawah tu. Qala musannif rahimahullah taala maka dijawabnya yang afdalnya itu didahulukan sujud tilawah, kemudian ia sembahyang tahiyat. Dan manakala ia berkehendak menyimpan akan salah sesuatu daripada kedua, malah buat kedua-dua nak buat salah saja, maka yang afdalnya sujud tilawah.
Jadi kalau kita kira logiknya pun maknanya sujud tilawah ni jarang-jarang nak berjumpa ni. Tu. Tu pun orang panggil tahiyat awal tu tahiyatul masjid. Tu bila atas kita lah kita masuk masjid. Su'ila radhiyallahu an, adakah sunat sujud tilawah ayat bagi orang yang sembahyang? Jika ada yang membaca ayat sajadah orang yang sembahyang jenazah. Adakah sunat sujud tilawah itu bagi orang yang sembahyang? Jika ada ia membaca ayat sajadah orang yang sembahyang jenazah. Satu. Dan adalah harus ia sujud bagi bacaannya orang yang lain. Bagi bacaan orang yang lain adalah mana harus kita sujud tu bagi orang lain baca bacaan orang lain ni. Imamnya ataupun tiada, tak nanti tu imam kita ataupun tiada imamnya, bukan imam kita ni pun boleh juga kita sujud tilawah. Jadi maka jawabnya tiada sujud bagi orang yang membaca ayat pada semaya jenazah. Kalau dia baca pada semaya jenazah ayat tilawah, makna tak sunat sujud. Dan kemudian daripada salamnya sekalipun ni, lepas pada salam, misalnya semaya sunat jenazah, sunat tadi, kerana bacaannya tiada masyru'. Tu ada dah dulu ni. Yang sunat sujud tilawah ni ialah bacaan yang masyru', yang disyariatkan. Tu. Itu kata Zayadi. Dan tiada orang yang sembahyang itu ia sujud bagi bacaan orang yang lainnya malaikat makmum wajib. Itu sujud ni malaikat makmum wajib ia mengikut imamnya. Imam sujud tilawah wajib dia kena ikut. Jika sujud imamnya, kalau tak imam dia sujud lah. Kalau imam dia tak sujud, daklah tak nama ikut lah. Maka jika tiada mengikut sujud imamnya batal semaya. Tu dah syarat sah qudwah mengikut imam. Jadi jangan menyalahi imam pada perkara yang sunat yang keji menyalahinya. Sebenarnya makna sujud tilawah, makna imam tu sujud, makna kita tak sujud, itu dia panggil menyalahi keji menyalahinya. Menyalahi yang keji. Jadi kalau dia jadi makmum tu jadi wajiblah dia mengikut imamnya jika sujud imamnya. Maka jika tiada mengikut sujud imamnya batal sembahyang, batal sembahyang. Dan jika tiada ketahui akan sujud imamnya, dia tak khabar kata tu imam tu sujud tilawah hingga diangkatkan kepalanya imam, tiada batalnya, tak batal. Tu. Dan jangan lagi ia sujud. Jadi bila imam dah bangun, dia tak khabar kata tu imam tu sujud tilawah. Tu. Lalu tu imam pun bang, bila tu imam bangun baru dia khabar kata, tu imam sujud tilawah saat ni, aku ni duk koya, tu imam baca ayat sejadah kata ni. Tu. Jadi ni batan jika tiada ketahui akan, dan jangan lagi ia sujud hingga diangkat kepalanya, tiada batal sembahyangnya. Dan jika tiada ketahui akan sujud imamnya, dia tak tahu kata tu imam tu sujud untuk sujud tilawah hingga diangkatkan kepalanya imam, tu imam angkat kepala tu baru dia khabar, tu imam sujud tilawah, tiada batal sembahyangnya. Dan jangan lagi ia sujud, boleh kita sujudnya tu imam bangun dah, tu imam bangkit dah, boleh kita sujud. Dan jika ia ketahui dan imamnya di dalam sujud, kalau makmum saat ni dia tahu kata imam tu masih lagi dalam sujud tilawah, maka turun kerana mengikut imamnya, wajib kena ikut. Kalau kita tahu bahasanya imam tu memang duduk dalam sujud tilawah lagi, wajib kita kena pergi kepadanya. Maka diangkat imamnya kepalanya, maka hendaklah ia kembali serta imamnya. Kalau tu imam tu dah angkat kepala, boleh kita break lah. Kalau kita kata boleh break, tak boleh break, tak ada arah, agak hundur semula ni. Dan jangan lagi sujud ia Fathul Wahad, itu ada dalam kitab Fathul Wahad, Fathul Wahab. Qala su'ila radhiyallahu an, ditanya akan radhiyallahu an, jika mengikut seorang sembahyang, jika mengikut seorang sembahyang, seorang yang sedang sembahyang, dia ikut siapa dia?
dengan orang yang melihat akan sunat sujud. Dengan orang yang melihat akan sunat sujud. Melihat yang sunat sujud, pada sajadah syukur. Sajadah tu makna sujud lah. Sujud syukur. Maksudnya orang yang melihat perkara yang sunat sujud syukur. Nah tu. Pada surah Sad. Iwak misal pada surah Sad. Kerana pada surah Sad itu dia ada ayat yang ke-24 tu. Ayat yang ke-24 itu maksudnya sahabat sendiri pun menyangka itu adalah sujud sejadah, sujud tilawah yang dilakukan oleh Nabi. Itulah ayat yang ke-24 daripada surah Sad. Itulah wa zanna Dawud annama fatannahu fastaqarra rabbahu wa kharra. Menyangka oleh Nabi Daud AS bahasanya kami mencuba akan menguji akan dia dengan kisah seorang pemuda yang dirampas tunannya. Fastaghfara, maka istighfarlah, bertaubatlah oleh Nabi Daud AS wa kharra, dan tersungkurlah dia, sujudlah. Jadi ada dalam Sunan Tirmizi dan Sunan Tirmizi itu hadis dia sahabat. Jadi meriwayatkan bahasanya Nabi satu masa Nabi membaca khutbah. Jadi Nabi baca khutbah, Nabi baca surah ayat yang ke-24 daripada surah Sad ini. Lalu Nabi turun baca ayat ni. Nabi turun dulu ada orang baca khutbah boleh kan kalau tepat tu mengizinkan untuk dia sujud tilawah dia sujud tilawah tapi tak pernah berlaku tempat kita baca Jadi Nabi turun, Nabi sujud. Sahabat pun pakat sujud habis. Tu. Pada masa yang lain, Nabi baca ayat yang sama. Bila Nabi baca ayat sama, Nabi tengok sahabat-sahabat bersedia untuk nak sujud dah. Nanti tunggu Nabi sujud, tapi Nabi tak turun sujud. Jadi Nabi pun beritahu, aku melihat kamu sudah bersedia untuk sujud. Dia sebenarnya ayat yang ke-24 daripada surah Sad itu bukan ayat tilawah. Ya bukan ayat tilawah tu. Pas Nabi sujud tu sujud Gabriel. Nabi Daud dia sujud kerana dia bertaubat. Ayat ni Nabi Daud dia sujud kerana dia bertaubat. Ada pun kita ni disuruh, kalau kita baca ayat tu makna suruh sujud syukur. Kita sujud syukur. Kita bersyukur kerana taubat Nabi Daud itu telah diterima oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala terima taubat Nabi Nabi Daud AS. Maka kita syukurlah. Kita baca ayat ni wa zanna Dawud annama fatannahu fastaqarra rabbahu wa kharra. Tu. Jadi bila kita baca ayat ni, makna kita disunatkan sujud syukur. Jadi sahabat salah faham. Dalam hadis itu maknanya perawi menyebut sujud sejadah, sujud tilawah. Tapi sebenarnya bukan sujud tilawah, sujud sejadah Jadi Nabi Daudnya sujud tu kerana dia bertaubat kepada. Ya kita ni pula kita bersyukur kerana Nabi Daud, taubat Nabi Daud tu diterima oleh Allah Ta'ala. Kerana terlepas daripada orang panggil kemarahan Allah Ta'ala, itu satu kemujuran, keberuntungan yang sangat besar. Tu. Jadi sebenarnya aku sujud tu kerana tanda aku syukur, Nabi kata kerana bila kita baca tu maknanya benda tu benda baru datang jugalah kepada kita jadi maknanya dia bukan sujud sejadah. Dalam surah Sad itu ayat yang ke-24 bukan sujud sejadah, bukan sujud tilawah, tapi sujud syukur. Kita syukur kerana Nabi Daud diterima taubatnya. Nabi Daud sendiri tu dia kharra tu makna sujud, tersungkur. Itu ialah kerana bertaubat. Fastaghfara rabbahu wa kharra. Jadi sekarang masalah yang diangkatkan di sini, dia kata jika mengikut seorang semaya dengan orang yang melihat akan sunat sujud pada sejadah syukur. Mana sujud syukur, sejadah syukur. Pada surah Sad. Jadi orang tu makna dia tu baca surah Sad. Surah Sad lah. Ayat yang ke-24. Jadi
Harus kada gitu. Adakah harus ia mengikut sujud sertanya? Nah, dia baca surah Sad ayat yang ke depan ni dia sujud. Jadi sujud itu ialah sujud apa? Sujud syukur. Bukan sujud tilawah. Nah, jadi boleh kada kita yang mengikut dia tu makna kita sujud juga. Atau wajib ia mufaraqah. Wajib kita mufaraqah. Oh, dia sujud. Nah, sedangkan situ bukan sujud tilawah. Atau sunnah wajib mufaraqah kau. Adakah wajib ia mufaraqah atau sunat mufaraqah atau apa yang afdalnya? Ia menanti nanti imam tu bangun atau mufaraqah. Dan adakah pada tiada harus sujud sejadah sad itu? Jadi sujud sejadah sad juga dia panggil ni. Tapi sujud sejadah sad ni bukan sujud sejadah, bukan sujud tilawah. Tu. Pada tawaf seperti semaya juga kau. Ni. Jadi soalan saya ni tak terjawab lagi. Lepas tu dia tanya selalu ni. Jadi kalau baca masa tawaf tu serupa dalam semaya kau atau tiada ni. Maka dijawabnya radhiyallahu an. Jangan ia ikut sujud serta imamnya. Imam baca surah Sad sampai ayat yang ke-24. Wa zanna Dawudu annama fatannahu fastaqarra rabbahu wa kharr. Tu imam pun sujud. Nah, makmum jangan ikut sujud. Nah, tu. Sebab itu bukan sujud tilawah. Nah. Dan hasil fadilah jamaah dengan tiap-tiap daripada mufaraqahnya atau dinantinya. Boleh bang. Kalau mufaraqah pun maknanya dapat juga fadilah jamaah. Maksudnya dia boleh mufaraqah atau dinantinya. Nak sini makna hari kata atau dinantinya maksudnya tidak wajib mufaraqah. Soalnya dia tanya ni wajib mufaraqah ada? Ada tak wajib mufaraqah. Nah, mana boleh saja nanti. Nanti makna tunggu tu email lah. Dan tetapi menanti itu afdalnya. Itu lebih afdal daripada mufaraqah. Tapi kalau mufaraqah pun tidak hilang. Orang panggil fadilat jemaah. Fatwa Ramli Kabir. Dan kata Zayyadi tiada sunnah. Ia kemudian daripada salam imamnya ia sujud syukur. Tak apa-apa ni, tak boleh sujud, tak ikut imam ni. Berkali lepas wisalah kan ni. Wisalah nanti. Imam wisalah dia pun sujud. Sujud ke apa? Sujud syukur. Sujud tilawah tidak ni. Kalau sujud tilawah tu wajiblah kita kena sujud. Kalau imam sujud. Maka dijawabnya Su'ila radhiyallahu an. Apa rukun jika ia sujud tilawah yang di luar semaya dan yang di dalam semaya? Kalau duduk dalam semaya dah kita nak sujud tilawah tu apa rukunnya? Kalau kita tidak semaya, kalau kita nak sujud tilawah apa rukunnya? Maka dia jawabnya radhiyallahu an, dan ada pun rukunnya jika ada ia di luar sembahyang. Kalau kita ni bukan duduk tengah semaya maka rukun dia ialah taharrum. Tu. Taharrum. Ada pun orang panggil ada wuduk tu itu bukan rukun, itu syarat sebab dia ni semacam semaya juga. Maka kena ada wuduk dah. Taharrum yakni takbiratul ihram, Allahu akbar, yakni takbiratul ihram serta niatnya. Niat ke apa dia? Niat nak sujud tilawah. Niatnya hendak sujud tilawah saja, aku sujud tilawah. Dan sujud seperti sujud semaya. Sujud tu kaifiat dia serupa dengan sujud semaya dah. Pada fardunya dan pada sunatnya. Hak fardu ni makna wajib. Wajib ni kena dahi, kena 7 anggota tu. Hak sunat tu kena hidung ni misalnya ni. Jadi serupa dah. Dan sunat dibaca padanya. Nak baca gapo dia tak baca gapo sekarang ni. Tak baca pun jadi hijau juga ni. Moleknya baca dah. Baca bacaan yang sama. Bacanya ialah sebagaimana kita duk buat subuh pagi Jumaat tu lah. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan salam, memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syaratnya jangan panjang perceraiannya. Nya sujud tilawah antaranya sujud tilawah dan antara bacaan ayatnya. Jangan senggel lama. Jadi orang panggil lama.
Dia mau sujud ke apa sana? Sujud sana baca ni. Baca ayat sejadah sana. Oh, lama ni moha. Dia habis hokok sebatai ni baru nak sujud. Oh. Adapun jika ia sujud di dalam sembahyang, hok saat ni kalau luar daripada sembahyang kena takbiratul ihram. Adapun kalau dia sujud tu dalam sembahyang, hendak ia takbir bagi turunnya. Takbir bagi turun saja. Terus sembahyang. Dan bagi angkat daripada sujud, takbir. Angkat daripada sujud. Kepada qiyam dengan tiada angkat tangan, tak payah angkat tangan. Bangkit tu. Dan jangan ia duduk istirahat. Jangan duduk istirahat. Jadi begitulah. Subuh pagi Jumaat tu dia mau duk buat belakang ni. Tanda dia mau tu tahulah. Fathul Wahhab. Itu makna Fathul Wahhab. Su'ila radhiyallahu an. Ditanya akan radhiyallahu an. Adakah sunat sujud jika berulang-ulang dibaca ayat sejadah? Ia sujud dalam masa yang tak bertikah lama lah baca ayat ni. Padahalnya di antara ayat sujud kalau baca Quran mengikut tertibnya tak boleh jumpa ayat sejadah lagi tu agak lambat tu ni. Tapi dia pisah beripung ayat-ayat sejadah. Dan jikalau pada rakaat yang satu, dalam rakaat yang satu, jadi ayat tilawah tu mana dekat-dekat. Cari. Dia baca ayat lagi tu. Ataupun dia baca beberapa surah ada ayat sejadah ni. Misalnya surah Al-Insyiqaq ni. Surah Al-Alaq ni dia ambil pendek-pendek, dia baca, dia sambung habis tu mana bismillah lagi ni baca. Jadi adakah sunat sujud jika berulang-ulang dibaca ayat sejadah ia sujud? Dan jikalau pada rakaat yang satu atau pada masjid yang satu dan dibacanya beberapa ayat sejadah, dihimpunkan sekali jua memadakah atau tidak? Pakai sekali sujud je lah baca ni. Misalnya maka dijawabnya sunat diulangkan sujud dengan diulangkan baca ayatnya. Baca ayat yang kedua kali dalam qiyam yang sama baca sujud pula. Jikalau pada rakaat yang satu atau pada majlis yang satu sekalipun, satu majlis satu rakaat, dan memadalah jika dihimpunkan beberapa ayat sejadah dengan satu sujud. Memada tapi kalau kena sujud tiap-tiap kali sujud tu tak apa. Atau ia sujud 9 ayatnya. Maknanya kalau baca 5 ayat sejadah, mana 5 kali sujud. Jika tiada panjang perceraiannya, jika tak panjanglah di antara satu ayat dengan satu ayat tu. Kalau nak ipun ni, kalau ipun ayat tu dekat-dekat je. Kalau ayat tu jauh-jauh, maknanya ada lah. Jika tiada panjang perceraiannya, perceraian ayat-ayat tilawah ni. Qala Fathul Wahhab dan Zayyadi. Ini sebagaimana mengikut ibarat Fathul Wahhab dan juga Zayyadi. Su'ila radhiyallahu an, ditanya lagi ni akan radhiyallahu an, daripada sujud syukur adakah sunat kedatangan nikmat atau kerana tertolak daripada nikmah. Yakni bala nikmah. Itu adalah bala ni. Seperti kedatangan anak. Tu nikmat, kedatangan nikmat. Dapat anak. Jadi bersyukur. Atau harta. Dapat harta yang banyak yang tak dijangka-jangka. Atau kerana kelepasan daripada roboh. Ni kelepasan daripada gerah-gerah dan bahaya, makna bala lah. Daripada roboh atau kelepasan daripada tenggelam, lemas. Adakah dikehendak kerana nikmat atau tertolak nikmah? Itu nikmah tu makna bala. Nikmah itu disyaratkan yang zahir kedua-duanya. Maksud nikmat yang zahir ataupun terlepas daripada bala yang zahir. Atau daripada yang batin pula pun balas tu juga.
Ya ada hak zahir, ada hak batin. Hak batin tu hati kita lah ni. Mana misal dia ni daripada nikmat, daripada tenggelam. Lepasan batin pula seperti dapat makrifah, dapat pengenalan. Itu dia panggil nikmat yang batin. Dan ditutup kemaluan. Ni maknanya terhindar daripada musibah. Ditutup kemaluan maksudnya murah, harga diri kita terjaga, tidak terbongkar. Itu maksudnya ditutup kemaluan. Dan kejahatan kita disitar oleh Allah Ta'ala. Atau tiada disyaratkan. Maka dijawabnya radhiyallahu an, kata Syekhul Islam, disyaratkan yang zahir keduanya. Nikmat yang zahir terhindar daripada bala yang zahir. Itu kata Syekhul Islam, Syekh Zakaria Al-Ansari. Dan kata Syekh Ibn Hajar, tiada disyaratkan yang zahir, mana yang batin pun boleh juga kita sujud tilawah. Tu. Dan yang itijahnya, yang ada wajahnya, yang terlebih ada wajahnya, sunat juga ni, walaupun batin sekalipun. Nikmat tu batin, terlepas gerah tu ialah batin sekalipun. Kerana kedatangan keduanya. Dan lagi kata Syekh Ibn Hajar, dan sunat bagi yang melihat orang yang kena bala, bahawa ia membaca. Ya, sunat orang kena bala kita sujud syukur kerana kita tak kena bala sebab dia. Dan satu lagi sunat kita baca lagu ni. Kita tengok orang kena bala ni, kita sunat baca alhamdulillahilladzi afani wa mabtalani wa faddalani ala katsirin min ibadihi tafdila. Semua segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menafiatkan aku dan juga tidak membalakan akan aku. Tidak membalakan aku, dan wa faddalani, melebihkan akan aku ala katsirin min ibadihi, melebihi daripada hamba-hambanya, tafdila akan suatu kelebihan. Tu sesuatu nikmat juga. Kerana khabar Tirmizi, barang siapa membaca yang demikian, sebab dia baca alhamdulillahilladzi afani wa mabtalani sehingga akhir saat itu, dipeliharakan daripada demikian itu bala itu selama masa hidupnya. Kalau kita baca ni, qala su'ila radhiyallahu an ila akhir.